Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mohon maaf dengan anda sebab terpaksa delete video review signal booster yang saya buat sebelum ni. Lepas saya publish video tu dalam 3-4 hari macam tu, MC dah keluarkan satu arahan yang sangat ketat. Siapa-siapa yang didapati menggunakan signal booster yang haram, anda akan dikenakan penalti sebanyak RM500,000 Malaysia. RM500,000 Malaysia. So, saya minta maaf, saya dah buang saya punya signal booster dekat jalan karak, dekat sungai. Saya dah tak guna dah benda tu. Saya mohon maaf banyak-banyak. So, solution yang ada untuk rakyat Marhain sekarang, saya spesifik sebut rakyat Marhain, orang kebiasaan yang tak ada duit sekarang, hanyalah berdoa kepada Tuhan supaya pihak telco datang memberi cahaya harapan kepada kita lah. Itu sahaja solution yang ada untuk rakyat Marhain. Dalam video kali ini sebenarnya dia lebih kepada luahan hati kekecewaan saya terhadap servis telco dekat Malaysia dan juga pendapat saya kenapa Malaysia tak patut ikut trend 5G negara lain. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Bila sebut tentang telco coverage ni, saya memang terus ingat dekat pengalaman saya dekat Thailand lah. Saya pernah tinggal dekat Jepun, tapi saya rasa kalau kita nak bandingkan Malaysia dengan Jepun, macam dia punya pembandingan tu tak logik sangat lah. That's why saya nak bandingkan Malaysia dengan Thailand lah. Masa tu saya pergi dekat Bangkok dan saya keluar sikit, dia punya coverage tu masih ada. Saya langgan satu prepaid yang harga dia RM28. Dia punya speed 8 megabit per second. Dia cap dekat speed dekat situ. Kemudian dia punya kuota unlimited. Yang tu dah menarik dah. Tapi bagi saya RM28 dengan apa yang dia offer tu adalah satu benda yang common lah, yang biasa ketika tu. Dekat Malaysia pun masa tu ada offer Celcom RM38 dengan lebih kurang sama lah, tapi dia bukan unlimited kuota. But it's okay sebab saya bukan guna banyak, saya tak download pun. Tapi yang buat saya rasa impress gila dengan package telco dekat Thailand ni ialah walaupun saya pergi ke kampung, ke dalam hutan sekalipun, dia punya coverage tu masih lagi ada. Saya masih lagi dapat 8 megabit per second yang dijanjikan dia. Kalau saya duduk dekat rumah saya, Kota Baru tu, saya langgan Unify 8 megabit per second. Ni cerita dululah. Saya langgan 8 megabit per second, saya hanya dapat 1 megabit per second. Tu perangai telco dekat Malaysia. And the same year, sebenarnya saya guna U-Mobile. Saya guna U-Mobile sebab U-Mobile ni dia punya package adalah yang paling murah dan juga paling awesome lah. Satu hari saya bagi talk dekat MRSM Jeli, kalau tak silap saya. MRSM Jeli, saya masuk dekat bandar Jeli sana. Of course Kelantan lah. So bandar Jeli, masuk dekat sana, bukan saja internet tak ada, tapi line telco pun tak ada. Orang call saya, tiba-tiba dapat perempuan angkat. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi buat sementara waktu. Saya macam, bila masa aku ada PA perempuan ni? Okay, itu joke sajalah. Tapi at that time memang saya sebiji sama dengan ahli politik Malaysia, lompat sana sini. Tapi bukan lompat kerusi parti lah, tapi saya lompat telco. Mula-mula saya balik Malaysia, saya pakai Digi kalau tak silap saya. Lepas tu saya lompat ke Celcom sebab package RM38 tu. Lepas tu saya lompat pula ke U-Mobile sebab dia punya package murah, 78 unlimited kalau tak silap saya. Lepas tu saya, disebabkan coverage problem tadi, saya lompat balik ke Digi. Masa tu Digi unlimited 150 megabit per second. Anda pun boleh RM150. Anda pun boleh tengoklah banyak video yang saya guna Digi 150 ni. Dan saya lompat ke Digi 90. Saya downgrade sikit lah sebab saya nak beli Note 10 Plus secara bulanan ni dengan Digi lah. Sebiji sama dengan ahli politik Malaysia. Lompat yang mana memberi manfaat kepada dia lah, sama dengan saya. So, itu bab yang pertama, bab coverage dekat Malaysia, which is bukan setakat 4G belum ada dekat semua tempat. Kalau kita tengok saya yakin gila ramai yang akan komen dekat bandar dia duduk pun dia punya 4G tak ada, maybe 3G, kadang-kadang 3G pun tak ada. Memang banyak lagi dekat Malaysia ni. That's why bila government kita announce mereka nak fokus kepada 5G, saya rasa macam tu adalah tindakan yang sangat-sangat membazir lah. First kali 5G ni kita kena tahu yang dia diciptakan untuk melengkapkan lagi sistem IoT, Internet of
Things lah. Macam smart home. Katakan kita nak balik rumah, kita dah boleh buka aircon guna kita punya smartphone. Lepas tu kita boleh on kita punya coffee machine. Lepas tu kita boleh on kita punya lampu. Lepas tu dalam peti kita tu, kalau beli LG punya, dia boleh detect yang mana dah berkurangan. Okey, sayur A dah berkurangan, dia akan terus hantar inform dekat kedai. Lepas tu kedai akan hantar secara delivery dekat rumah. So ini ialah Internet of Things, yang mana benda ni lah yang akan digunakan pada satu masa yang akan datang. So kenalah pakai 5G sebab nak apa kita cakap, data keluar masuk tu dapat berlaku dengan sangat laju dan juga banyak. That's why kita nak kepada 5G. Data analysis pun nak kepada 5G ni lah. Tapi dekat Malaysia ni kan, kita kena bila kita nak apply satu-satu teknologi, kita kena tengok juga kesediaan user dekat tempat tu. So dekat Malaysia ni kan, bukan nak cakap tentang peti sejuk LG yang mana dia boleh detect kotak air mana berkurang, lepas tu tolong order untuk kita. Bukan nak cakap sampai level critical macam ni. Even dekat Malaysia ni, bila kita sebut tentang IP camera, masih ramai lagi tak tahu Google Home tak dijual secara official dekat Malaysia ni. So anda boleh bayangkan level teknologi kita bila datang 5G, dia macam sia-sia. Dan yang kedua, anda kena tahu 5G ni infrastruktur dia sangat-sangat mahal. Okey, 5G punya perangai, 5G dia punya sifat tu, dia sama sebiji dengan 5 GHz punya Wi-Fi tu. Apa yang sama, dia laju. Itu kita tak boleh nafikan. Dia sangat laju. Tapi dalam masa sama, dia punya signal strength tu sangat-sangat lemah. Katakan ini dia punya pencawang 5G kan, dia punya antena tu, parabolik tu. Katakan ada dinding dekat sini. Dekat sini, internet dah slow gila lah. That's why kalau nak 5G, anda kena buat banyak bucu, banyak tempat, yang mana memang sangat-sangat membazir lah bagi saya. Daripada government fokus kepada benda ni, lebih baik government fokus perluaskan coverage 4G dekat Malaysia bagi internet yang stabil untuk rakyat kan. Macam ahli politik juga saya cakap sekarang ni. Macam YB dah boleh jadi YB saya rasa ni. Okay. Internet ni kan, dia bukanlah satu kehendak. Dia bukanlah satu kereta mewah, Mercedes, Audi, Mustang untuk kita show off. Bukan. Internet adalah satu keperluan zaman sekarang. Lagi-lagi era PKP, MCO macam ni, yang mana kita punya kerja pun dari rumah. Lepas tu kita punya universiti pun belajar dari rumah. And kita perlukan internet. Takkanlah setiap kali kita nak pencawang dekat tempat kita, kita terpaksa bayar seorang budak universiti yang nak exam naik atas pokok. Lepas tu tunjuk dekat Facebook, tunjuk dekat Twitter, barulah government datang turun bantu. Takkanlah kita nak buat benda tu setiap kali, apa kita cakap, setiap kali kita nak minta pencawangan. Fun fact tentang 5G ni kan, dekat Eropah, dekat US, ada kelompok yang percaya 5G adalah punca kepada coronavirus. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka pergi rosakkan pencawang-pencawang 5G yang mahal tadi, sebab mereka percaya 5G ni adalah satu mengeluarkan satu radiasi yang menyebabkan berlakunya coronavirus tu lah. Cuma saya pelik lah sebab dekat negara-negara macam Wuhan masa mula dulu, dia tak ada 5G lagi dekat situ. Tapi macam mana coronavirus boleh bergerak kan? Even dekat Malaysia pun macam Kelantan mana ada 5G lagi. But it's okay lah. Benda-benda yang berlaku ni dia banyak konspirasi, banyak teori kan. That's why ramai yang percaya. Even yang buang dekat karak tu. Dan kita balik pada isu MCMC nak saman RM500,000 Malaysia ni lah. Yang menariknya, MCMC dia bukan tinggalkan statement macam tu je, dia akan saman. Tak ada. Dia bagi solution, which is actually very good lah for them. Dia bagi solution, dia kata kalau nak guna juga boleh guna signal booster yang mereka cok halal. Sci-fi tak silap saya, yang mana harga dia cecah RM3,000 Malaysia. Yang ni ridiculous gila. Anda bayangkan seorang rakyat ataupun user yang bayar internet sebulan, dia prepaid top up setiap bulan tu RM30 Malaysia. Sekarang anda nak suruh dia bayar satu alat dengan harga RM3,000 Malaysia. Ridiculous gila babe. So why not MCMC sediakan, kalau lah betul lah kita cakap, sebab ramai orang cakap okay, MCMC buat macam tu sebab apa? Sebab mereka nak buat bisnes, mereka nak dapatkan duit lah. So kalau betul-betul MCMC nak buat duit, sebenarnya senang je. Cari je company yang boleh supply kepada mereka yang harga low cost. RM300 yang saya review sebelum ni, maybe boleh beli yang tu, mereka chop buat RM350 atas satu produk, maybe ambil RM100 ke. So saya percaya kalau dia buat macam tu, memang bersepah orang akan beli, mereka akan dapat untung yang sangat-sangat besar. Sebab kalau nak tunggu telco
pergi pasang pencawang untuk satu tempat tu memang tak logik gila lah kot. Memang dia macam berdoa benda yang memang tak akan berlaku. Kita berdoa supaya kambing kita yang mati hidup balik lah. Sebab memang telco tak akan dengar lah benda tu kan. So that's why MC kena ambil inisiatif cari signal booster yang murah, yang mampu dimiliki oleh semua orang. RM3,000 Malaysia, seriously ridiculous bro. Nak beli RM3,000 tu pun, RM3,000 tu dah boleh beli laptop gaming lah, boleh beli smartphone ni, boleh beli perabot saiz L. Memang kita cakap apa lah, RM3,000 satu angka yang sangat besar lah untuk rakyat marahin. Untuk orang kaya saya tak kisahlah. Macam sebenarnya untuk sci-fi tu dia banyak digunakan dekat hotel, banyak digunakan dekat dewan. Mereka tak apalah sebab mereka memang buat bisnes dengan benda ni. Tapi untuk rakyat marahin, mereka nak guna untuk diri mereka je. Mereka beli benda ni bukanlah nak hack, bukanlah nak buat jahat. Tak ada. Mereka beli sebab nak guna. Mereka beli memang nak guna. Memang perlu kan internet tu. Setengah tempat dekat warehouse yang saya buat test hari tu kan, memang tak ada line dekat situ, memang tak ada line. So macam mana nak buat kerja? Kita sekarang semua kerja berdasarkan cloud base. Kita data-data semua simpan dekat atas, takkan nak simpan dekat hard disk lagi. Itu zaman bila? Zaman kuno. Cakap dah nak 5G, tapi takkanlah nak simpan data dalam hard disk. 5G kot, kita kena cloud kot. That's why sorry lah, saya really, apa kita cakap, frustrated lah dengan tindakan MC. Kalau betul anda nak saman RM500,000 untuk siapa-siapa yang guna signal booster yang kita cakap tak ada cop halal ni, anda keluarkanlah satu yang untuk user biasa, consumer biasa, bukan untuk business, bukan. Sebab kami beli benda tu bukan sebab kita cakap apa, bukanlah sebab nak hack orang, serius, bukan nak buat jahat. Memang betul signal booster tu dapat ganggu kita cakap signal di kawasan tu, but kita beli bukanlah sebab tu. Kita beli betul-betul nak guna. Saya harap MC dapat dengar lah video yang saya buat ni. Tapi saya nak beritahu saya dah buang benda tu, saya dah tak guna, untuk tahun 2021 saya dah tak guna. Video tu saya record 2020. Saya minta maaf. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.